Wahai manusia yang durjana, kau buat apa masuk tempat aku? Hari ini aku akan pastikan yang kau tak akan keluar daripada sini lagi. Siaplah kau, wahai manusia yang durjana. Saya nak tunjuk satu benda. Ada satu benda ni kan, yang pastinya benda ni kalau tengah malam memang scary Boleh tengok tu. Apa tu? Nampak tu? Nampak tu? Ini
Oh, ini tempat ni kira kebun orang. Jom kita tengok dekat sana apa dia. Apa ni? Ini untuk nak takutkan binatang Tapi kalau yang pastinya benda ni kalau malam memang agak scary. Tambah-tambah pula yang ni. Yang ni kalau malam memang scary. Boleh pengsan siapa yang lalu daripada jalan besar tu tengah-tengah malam. Lepas tu ternampak pula benda ni. Memang scary. Memang scary. So kita jangan buang masa dekat sini. Terus meneruskan perjalanan. Let's go. Laluan daripada Hulu Terengganu ataupun Kuala Berang. Dekat sini Kuala Berang. Dan kalau nak pergi sini, nak pergi Tasik Kenyir, Felda Aring. So saya akan meneruskan perjalanan saya menuju ke Felda Aring. Let's go. Jalan ni pun sunyi lah, tapi dekat sekitar sini memang ada perkampungan. Kampung pun saya tengok sunyi je, kecuali yang sebelum-sebelum tu tadi memang Kampung Matang, Kampung Aceh. Ada beberapa lah kampung yang saya tadi tengok yang memang ada penghuni lah, yang meriah lah. Yang belah-belah sini memang agak sunyi sikit. Yang ni mendaki bukit lah. Boleh tahan tinggi juga. Ini selepas daripada Kampung Gawi. Kampung Gawi tak salah saya tadi, dekat bawah tu. Dia mendaki bukit lah. Kampung Sungai Gawi. Boleh tengok ada signboard dekat depan tu. Ini mendaki bukit. Area ni kira lagi beberapa kilometer lah nak sampai dekat Tasik Kenyir. Dan dekat sini ada satu stesen minyak lah, Petron. Ini yang last. So siapa yang nak pergi ke Gua Musang ke, ataupun nak pergi Cameron Island ke, inilah yang last dekat belah-belah sinilah. Lepas ni stesen minyak dah tak ada. Yang ada dekat Felda Cipu sana ataupun dekat Gua Musang lah. Bolehlah tumpang minyak dekat sini dulu. Let's go! Tasik Kenyir tersohor dengan kehijauan dan ketenangan hujan hutan tropika yang tertua di dunia. Pembinaan empangan Jenagor yang siap pada tahun 1986 menyebabkan wujudnya Tasik Kenyir yang menenggelami beberapa batang sungai yang sedia ada. Bukit-bukit serta tanah tinggi juga turut tenggelam. Namun puncak-puncak yang melebihi 138 meter tingginya telah muncul sebagai pulau-pulau yang menghiasi perairan Tasik Kenyir. Kesannya lahirlah 340 buah pulau kecil dan besar. Mungkin ramai yang tidak tahu di dasar Tasik Kenyir ini wujudnya beberapa buah kampung suatu ketika dahulu sebelum ianya ditenggelami air. Tasik Kenyir yang terletak di hulu Sungai Kenyir, Terengganu merupakan tasik terbesar yang pernah dibina oleh manusia untuk menjana kuasa elektrik di Asia Tenggara. Tasik ini seluas 260 km persegi dan mengandungi 340 buah pulau kecil. Tasik Kenyir adalah merupakan sebuah tasik buatan dengan keluasan 38,000 hektar.
Terletak di daerah Hulu Terengganu bersempadan dengan negeri Kelantan di sebelah barat dan negeri Pahang di sebelah selatan. Sememangnya Tasik Kenyir memiliki beribu rahsia dan kenangan bagi mereka yang pernah datang ke sini dan bagi mereka yang pernah tinggal di sini. Macam biasa laluan Felda Aring ni ke Gua Musang, Ciku memang selalu ada kejadian tanah runtuh. Kalau nak pergi sana, nak balik ke Kuala Berang, Terengganu lah. Okay, and kalau nak pergi sini, nak pergi ke Kelantan, Gua Musang, Felda Aring, Ciku, Kuala Krai dan Cameron Highland. Let's go! Lebuh Raya Timur Barat kedua. Ia juga dikenali sebagai Lebuh Raya Simpang Polai, Kuala Berang, laluan Persekutuan 185 dan laluan Persekutuan 36. Adalah lebuh raya di semenanjung Malaysia yang menghubungkan Simpang Polai di dalam negeri Perak ke Kuala Jenaris di dalam negeri Terengganu. Ia bertindih dengan laluan Persekutuan 8, di mana laluan Persekutuan 8 antara Gua Musang dan Sungai Relau. Laluan 185 ini juga dikenali sebagai Second East West Highway. Di laluan ini sering berlaku tanah runtuh. Dan di sepanjang laluan ini juga terdapat banyak seleko-seleko maut yang menanti. Hutan yang amat tebal mengelilingi sepanjang laluan ini, di mana terdapat bermacam jenis binatang buas dan binatang liar yang berbahaya yang sentiasa memerhati sesiapa yang lekah di sepanjang laluan ini. Kekerapan kenderaan yang menggunakan laluan ini teramatlah kurang. Hanya kelihatan beberapa kenderaan berat yang menggunakan laluan ini sepanjang saya berada di sini. Untuk cerita seram dan cerita-cerita mistik di sepanjang laluan Felda Aring ke Tasik Kenyir bukanlah asing lagi di telinga kita. Dan bagi mereka yang ada pengalaman tersendiri dan pernah melalui laluan ini, bolehlah kongsi cerita dan pengalaman anda. Saya pusing balik, ada sesuatu yang saya nak tunjuk. Nampak ni apa dia? Sunyi sepi jalan ni. Kalau tengok dekat sini, ini tai gajah. Bermakna dia ada di sekitar sini. Macam biasa, ada beberapa individu yang pernah melihat di mana harimau daripada hutan sebelah sana dia melintas ke sebelah sini, ataupun dari sebelah sana dia melintas ke sebelah sana. Di mana individu yang melihat tu diorang menaiki kereta lah. So kalau menaiki kereta ada selamat sikit, sebab kita taklah terdedah sangat. Okay, kalau motosikal ni sedia maklum lah, sentiasa hati-hati. So boleh dengar sunyi, jalan ni memang sunyi. Saya senyap sekejap. Hutan dekat sini pun memang tebal. Saya akan buat eksplorasi siang secara rawak dan malam pun secara rawak. Lebih kurang macam ni lah dekat Tasik Kenyir ke Felda Aring dan seterusnya ke Gua Musang. Ataupun lebih tepat lagi laluan 185. Laluan yang sekarang ni ada besar lah. Okey, besar. Tapi walaupun dia besar, kekerapan kenderaan yang lalu sini memang kurang. Dan saya akan terus menuju ke Felda Aring dekat sana. Dan keadaan jalan ni semakin lama semakin menjadi kecil lah. Sampailah saya memasuki sempadan Terengganu dan Kelantan. Kalau ke sini, nak ke Hulu Terengganu, Kuala Berang. Ataupun lebih tepat lagi, negeri Terengganu, Darul Iman.
Perjalanan saya bermula daripada Terengganu. Saya datang sini melalui LPT. Sebenarnya dari semalam lagi saya dah start daripada Terengganu melalui laluan LPT lah, Lebuhraya Pantai Timur, dan seterusnya daripada Terengganu Tasik Kenyir. Dan sekarang saya akan melakukan perjalanan saya menuju ke Felda Aring ataupun menuju ke Gua Musang, Kelantan untuk eksplorasi siang, dan untuk eksplorasi malam kemungkinan saya akan berpatah balik dan saya akan melakukan eksplorasi secara rawak. So, macam biasalah saya akan berhenti di beberapa spot yang dikatakan ada cerita yang tersendiri. Terima kasih. Oke, sekarang ni jalan agak teruk lah dekat depan. Boleh tengok. Zigzag. Let's go! Dekat sini pun tanah runtuh juga. Dan dekat sini ada satu jalan lah. Jalan lama tapi sudah dilencongkan lah, sebab jalan ni memang agak teruk. Saya akan masuk dekat dalam tu, bagian yang jalan runtuh tu. Sekarang laluan yang terkini dekat sini lah. Walaupun laluan ni pun nampak uzur, tapi ada lagi satu laluan maut dekat sini, laluan maut yang lama punya. Tengok, boleh tengok dia punya signboard jalan pun dah warna lain dah. Laluan ni, laluan suatu ketika dahulu, dan yang sana tu selepas laluan ni tak digunakan, diorang buat yang barulah laluan sebelah sana. Baru tak baru jugalah sebenarnya, laluan lama juga. Sebab yang sini, dekat sini tebing bagian sana tu tebing. Sini kerap terjadi tanah runtuh. Boleh tengok crack. Kawasan yang dah crack, dia punya jalan tar dia. Sini yang paling kerap lah runtuh. Lepas tu diorang buat satu laluan dekat sana. So kekerapan runtuhan tu ada kurang lah, walaupun berlaku juga, tapi tidak seteruk yang bahagian sini lah. Sememangnya laluan daripada Tasik Kenyir ke Felda Aring ataupun Gua Musang ni memang laluan maut juga, dan sering terjadi tanah runtuh. Saya cuma boleh singgah dekat sini sekejap saja. Boleh tengok. Sampai dekat sini, nanti dekat sana tu dia bersambung dekat jalan tu lah. Yang sekarang ni saya dah pergi dekat seberang. Kalau ikutkan dekat sana tempat tadi saya berdiri tu, dia bersambung dekat sini, tapi sana dia dah putus so tak boleh lalu. Yang laluan terkini tu dekat sebelah sana. So dia putus. Maksud saya tadi, laluan tu dia bersambung dekat sini. Sampailah ke sini dan terus ke sana. Dan laluan ni macam biasalah, sudah ditutup. Dekat sini pun ada tai gajah. Biasa gajah akan lepak tempat macam ni, yang lapang macam ni. Apatah lagi bila jam selepas hujan. Sebab tar ni dia panas, dan kalau hujan uap dia akan naik selepas hujan. So gajah akan lepak dekat tempat macam ni. Sebab itulah kadang-kadang boleh nampak dia orang
Dekat sini pun ada. Besar. Boleh nampak orang lepak di tepi jalan selepas hujan. Kebiasaannya macam tu lah. Laluan yang terkini dekat sini. Terkini tak terkini lah. Laluan ni pun sebenarnya dah lama juga. Okay, let's go. Dilarang memburu. Kalau tengok dekat bahagian sini ada macam tandas. Lepas tu dia ada macam bangunan. Saya akan cuba masuk. Saya pun tak pasti tempat apa ni. Boleh jadi ke hentian ke? Agensi penguatkuasaan? Apa tu? Khazanah Hutan Daerah Hulu Terengganu. Tai gajah. Mungkin yalah. Ini pejabat lakukan sesuatu ketika dahulu lah. Sebelum dikosongkan ke? Tak tahu apa hal. Dekat sana pun ada, dekat semak-semak tu. Bekas bangunan lah. So memandangkan masa saya pun tak cukup. Sekarang ni pun dah petang. So saya tak boleh buang masa. Saya masih ada dalam negeri Terengganu lagi. Dan ada dekat-dekat sempadan Kelantan lah. Yang pastinya eksplorasi saya secara rawak. Memandangkan laluan ni boleh tahan panjang juga. Dari Kenyir, dari Tasik Kenyir nak ke Gua Musang pun lebih kurang 150 km ataupun lebih. Ciku 70, Gua Musang 102. Saya masih ada dekat negeri Terengganu lagi sebenarnya. Kalau nak ke sana, nak balik ke Kuala Berang, Tasik Kenyir. Nak ke sini, nak pergi ke Felda Aring, Ciku, Gua Musang. Signboard ni biasa dia tumbang macam ni sebab angkara gajah. Dia biasa geser badan dia ke sana. Lepas tu signboard tu tumbang lah. Kebiasaannya di jalan-jalan lama, jalan-jalan dalam macam tu lah. Bukan, ada juga lah setengah tu disebabkan manusia. Tapi setengah lagi disebabkan gajah lah. Sebab gajah suka geser badan dia dekat signboard-signboard. Sebab tu boleh tengok lah di beberapa kawasan yang memang ada gajah. Di jalan-jalan lama lah, antaranya laluan Felda Aring ke Tasik Kenyir ni. Dan kalau dekat Johor, dekat Jemaluang, Mersing, Pahang, dekat sebelah sana lah. Dan kalau di sebelah utara, di laluan Gerik lah, Gerik ke Jeli, boleh nampak mana yang ada habitat gajah. Boleh nampak lah di sepanjang laluan tu. Signboard ada yang jatuh, ada yang tumbang. Angkara diorang lah. Teruskan perjalanan. Kalau tengok pokok tu, itu pokok tu menandakan yang sekarang ni sempadan Terengganu dengan Kelantan. Kelantan di sebelah sana. Itu tanda dia pokok tu. Okay. Boleh tengok dekat sini. Ciku 65, Gua Musang 97 km.
Dan di sebelah sini Tasik Kenyir 64 km, Kuala Berang 98 km. Nak ke sana, nak ke Terengganu lah. Sempadan, daerah Hulu Terengganu. Pokok tu boleh nampak, itu dia punya tanda lah. Ini untuk orang yang tak tahu, saya bagi tahu. Untuk orang yang tahu, korang diam je tengok, okey? Sebab ada orang yang tak tahu dan dorang nak tahu, so kita kongsi. Saya pun tak pandai. Apa yang saya tahu saya cuba kongsi lah. Signboard tu dah tercabut Sempadan Kelantan Terengganu. TRG bermaksud Terengganu. Dan dekat sini ada kod lah. Setiap tempat ada kod dia. Dan dekat sini KEL maksud dia Kelantan. Dan dekat sini ada kod. So sekarang saya betul-betul ada dekat Sempadan Terengganu, Kelantan. Eksplorasi secara rawak sementara menunggu malam. Perjalanan saya dekat sini, saya bermula daripada LPT. Saya melalui LPT sampai ke Terengganu. Dan dari Terengganu baru saya menuju ke Kelantan. So malam ni, tengok nanti saya jalan sampai depan tu sampai mana saya tak tahu. And then saya akan stay untuk eksplorasi malam. Macam biasa, tengah malam. Dan dekat sini pun line memang tak ada. Line tak ada. Tapi eksplorasi kita teruskan macam biasa. Dekat sini kenderaan tu ada lalu lah. Cuma kekerapan tu memang kurang. So kadang-kadang bila berjalan bersendirian di sini, apa yang merisaukan saya, tiba-tiba motor buat hal ke apakah. So minta semua itu tak terjadilah, okey. Risau motor buat hal, saya tengah tolak-tolak, tiba-tiba kena baham ke ataupun kena pijak dari belakang. Kita mana tahu, okey. Kita ni bukannya kebal, okey. So apapun, harap semua okey untuk saya. Tengok dekat sini banyak lori-lori yang dah abandon dan terkubur macam ni saja. Oops. Mungkin semua ni projek sepanjang jalan ni lah suatu ketika dahulu. Dan ditinggalkan macam ni je. Tak tahulah ada orang jaga ke, tak ada ke, yang tu saya tak pasti. Banyak tapi saya tak boleh explore semua. Saya akan buat secara rawak saja di sekitar sini. Saya cuba terbangkan drone di sekitar sini. Let's go.
Dekat sini biasa ada monyet bergayut dekat sini. Kebiasaannya, tapi bila monyet tak ada dekat sini, mengikut apa yang difahamkan lah, ada sesuatu. Monyet ada dekat pokok sana. Ada sesuatu yang memburu diorang. So diorang tak ada dekat sini lah. Siapa yang nak buru diorang, saya tak tahu. Tapi yang pastinya binatang juga. So diorang pun tak akan keluar dekat sini lah. Adakah binatang itu di sekitar sini? Ataupun sebaliknya? Kalau boleh dengar bunyi, itu bunyi kapal terbang. Dekat sana ada kapal terbang. Monyet ada dekat pokok sana. Boleh tahan tinggi jembatan ni. Assalamualaikum dan selamat malam. Baru lepas menikmati hidangan di sini Chico dan saya akan melakukan eksplorasi malam saya. Let's go. Macam nak hujan rintis-rintis dari kat sini. Ini tempat tadi tu yang apa tu? Ada mesin. Tempat yang apa tu? Ada mesin tu lah. Mesin-mesin lama yang ditinggalkan. Sebenarnya saya pun malas nak masuk ke dalam ni, tapi saja kita tengok lah. Sipi-sipi je, sikit-sikit je lah tengok, okay? Hop. Apa yang ada dekat sini? Hanyalah yang kelihatan tinggalan mesin-mesin lama. Bila jam saya tengok mesin-mesin ni, kan, kepala lori hantu Bila jam saya tengok mesin-mesin ni kan, saya teringat satu cerita orang putih tu kan.
cerita tu, tiba-tiba mesin-mesin yang di dalam satu site project tu hidup sendiri dan dirasuk. Lalu mesin-mesin tu membunuh semua yang ada di sana. Saya pun dah lupa cerita dia. Oops. Tajuk cerita tu saya dah lupa. Tapi kalau saya ingat, saya akan share di bahagian description lah, okay? Saya pun tak boleh lama-lama dekat bahagian sini, so kita kena keluar dari sini sekarang. Let's go! Tempat mesin yang tadi tu. Tapi sebenarnya saya tak boleh lama-lama ada dekat dalam tu sebab apa? Korang tambah lah. Ada something ke? Tak adalah. Sememangnya sejujurnya tak ada benda pun, okay? Sejujurnya tak ada benda, tapi saya memang tak nak lama-lama dekat dalam tu sebab kita kena teruskan perjalanan kita yang masih jauh. Dan kemungkinan malam ni saya tak akan balik KL lah. Okay, saya akan rehat mana-mana. Mungkin rehat di Gua Musang ke, Kuala Lipis ke, tengok. Kalau ada hotel ke yang murah-murah untuk saya, boleh lah kot. Dan sebenarnya saya nak bawa kemah saya. Pada mulanya saya nak bawa kemah saya, tapi saya dah jalan, baru saya teringat pasal kemah. Patutlah sepanjang perjalanan tu saya rasa macam ada something yang tak kena. Rupa-rupanya kemah tak bawa. Biasa kalau saya tak tidur hotel. Oh, beg ni kenapa ni? Kebiasaannya lah kalau saya tak tidur hotel kan, saya pacak je kemah tu mana-mana lah tempat yang saya rasa selamat dan saya rasa nak tidur. Boleh jadi dekat celah-celah kedai ke, stesen minyak ke. So kalau siapa-siapa yang kebetulan nampak saya selepas ni tidur mana-mana, buat-buat tak tahu je lah, okay? Dan lagi satu saya nak kongsi sikit lah. Sebenarnya eksplorasi macam ni saya dah lama buat. Cuma sebelum ni memang saya tak suka merakam Rakam-rakam ni saya tak minat. So saya just jalan. Saya akan pergi mana yang saya rasa nak pergi sebelum ni, dengan tujuan menghayati cerita-cerita dan menghayati suasana sepi dan sunyi. Batu besar suasana sepi dan sunyi di sesuatu tempat. Itulah, dan macam yang saya kata sebelum ni lah, ada beberapa lah misi sekali yang saya lakukan. Okay, so kita teruskan perjalanan kita. Let's go! Seakan ada sesuatu saya tengok sana tadi. Kalau tak salah saya lah, di bahagian sini. Adakah Oops, daun jatuh Kemungkinan hanya sekadar gurauan di dalam hati ataupun firasat yang tak menentu. Okay, let's go. So memangnya jalan Felda Aring ni memang sunyi sepi lah. Tak dinafikan, itu saya tak nafikan. Memang sunyi sepi. Apatah lagi di malam hari. Okey, dekat sini ada satu tempat macam air lah. Okey, tadi pun saya ada, petang tadi lah, saya ternampak ada kereta yang parking dekat sini ya. Mungkin dia orang ambil air dekat sini.
Kemungkinan lah. Okay, boleh tengok air ni. Dan di sana hutan tebal. Saya nak rasa kesejukan air ni dulu. Saya nak basuh muka. Air dia memang fresh. Fresh eh. Sorry ya, kamera saya letak sengit. Saya pun tak tahu nak letak macam mana. So saya letak sengit je lah. Let's go. Malam ni pun cukup tenang. Masih lagi di laluan 185. Tak tahu apa yang sedang memerhatikan saya. Adakah ada ataupun memang tak ada. Bintang terang. Bulan tak ada tapi bintang memang terang lah. Bag saya letak macam tu lah. Ada audience komen kenapa tanya apa, kenapa letak macam tu. Saya nak bagi tahu dia sebab takut Pontianak tumpang. Iya kah? Betul kah? Yang pastinya kalau dia tumpang motor ni, saya tak akan main brake, okey? Saya akan straight jalan macam biasa, andai kata. Tapi kalau boleh, tak payahlah kot. Macam biasa, salah satu sebab juga saya guna binatang yang ni, sebab bunyi dia tak bising sangat, saya tak nak mengganggu penghuni yang ada di sini macam biasa. Lagi satu, kalau saya pakai motor Suzuki Panther saya tu, kadang-kadang risau nampak macam orang jahat lah. Bila jam saya pergi mana-mana, orang pandang semacam je. So saya pun jadi segan dan seram. Let's go. Ini dekat sempadan. Yang biasalah. Pokok tu ada sana. Agak jauh. Pokok yang menandakan sempadan antara Kelantan dengan Terengganu. Sememangnya laluan ni teramatlah sunyi, apatah lagi di malam hari. Boleh dengar tak ada apa pun kecuali cengkerik.
Line pun tak cantik dekat sini. Boleh tengok sekarang jam menunjukkan 11.51. Tak berapa line call pun tak ada. Line apa? Internet lagi lah tak ada. Boleh dengar bunyi cengkerik dan katak yang tinggal di sini. Dengar tuh katak. Bagian atas bukit. Saya sekarang betul-betul dekat sempadan Terengganu dan Kelantan. Masih lagi di Jalan Ferda Aring menuju ke Tasik Kenyir. Perjalanan saya macam biasa, saya start daripada Terengganu menuju ke Kelantan dan saya akan balik daripada Kelantan menuju ke Pahang melalui Kuala Lipis, Raub dan seterusnya ke Bentong sampailah ke Kuala Lumpur. Rasanya kita kena beredar, tengok di lokasi yang lain pula. Antara cerita-cerita mistik di tempat ni, perlukah saya cerita? Rasanya saya tak perlu ceritalah malam ni. Kita sekadar menghayatilah suasana di sini. Dan sedia maklum lah, untuk yang tahu tu tahulah tempat-tempat yang laluan ni. Okey, saya takkan cerita. Sebab saya takut. Dan tak ada unsur nak menakut-nakutkan sesiapa yang melalui laluan ni, okey? Ingat sekali lagi saya kata, tak ada unsur nak menakut-nakutkan sesiapa dan tak ada unsur nak jadi hero dan sebagainya. Terima kasih. Kita gerak sekarang tengok. Oi, apa bunyi? Dengar. Wow, apa tu? Berdengar? Okey, itu tak ada benda. Okey, itu brake. Saya tekan brake, saya main brake ni. So, dia menghasilkan satu bunyi yang seakan suara si dia. Let's go. Pusing-pusing di sekitar sini dulu. Macam biasa, boleh dengar bunyi-bunyi hutan. Saya sekarang ni ada di salah satu jambatan yang ada di apa? Yang bagian ni di Terengganu lagi ya. Banyak apa tuh? Saya panggil benda ni burung-burung. Ramai-ramai yang kecil tu. Macam biasa, lokasi sekarang di sempadan lah. Sempadan antara Kelantan dengan Terengganu. Masih di apa? Jalan Ferda Aring menuju ke Tasik Kenyir. Malam ni pun sejuk dan bulan taklah terang sangat.
Saya terdengar macam ada sesuatu. Tapi saya pun tak pasti apa bunyi itu. Nanti saya akan repeat. Andai kata dia nak keluar, dipersilakan. Saya tunggu dekat sini. Seakan terdengar sesuatu, cuma tak pasti. Macam biasa, sekarang ni lokasi di salah satu jambatan yang ada di sempadan Terengganu dan Kelantan. Masih lagi di Jalan Ferda Aring menuju ke, kalau ke sana nak pergi Gua Musang. Kalau ke situ nak pergi Tasik Kenyir. Kedengaran bunyi-bunyi hutan. Adakah sesuatu yang sedang memerhatikan saya? Andai iya, dipersilakan di situ. Dipersilakan di situ. Dipersilakan di situ. Alhamdulillah tak ada. Okey, saya pun tak nak jerit-jerit. Saya just nak dengar saya punya gelombang suara aja. So, saya akan tinggalkan tempat ni. Kita explore di lokasi yang berbeza pula. Ciku 66 km. Boleh tahan tinggi pokok. Sebenarnya eksplorasi malam saya dekat sini, saya tak nak buat panjang-panjang sangat ya, sebab video pagi dah panjang, malam pun lagi satu, ada beberapa lah nasihat daripada orang yang biasa laluan ni. Dia ada pesan dekat saya lah, kalau boleh jangan lama-lama dekat sini, mengikut cerita dia lah. So, memandangkan saya tak nak jadi hero, saya kena respect dan saya kena hormat, ataupun saya kena dengar apa yang dia nasihatkan kepada saya. So, saya sekadar explore mana yang saya rasa boleh je untuk malam ni. Macam-macam bau saya hidup Macam biasa sebenarnya saya malam ni pun saya tak nak cerita hal-hal seram-seram pun sebenarnya. Saya pun tak nak cerita hal-hal seram. So kita cerita-cerita iyalah, kongsi-kongsi macam ni je. Hari-hari kita nak cerita seram pun entahlah, kan susah nak cakap lah. Saya pun kadang-kadang terfikir sampai bila macam ni kan, nak merayau macam ni. Tapi ini dah memang hobi saya dari dulu. Mana saya pergi pun saya akan bersendirian lah. Okey, yang dekat sini dah kelapa sawit dah. Dekat sini dah pokok sawit semua. Tadi pun sementara menunggu malam saya lepak lah dekat Ciku. Filda Ciku berapa saya pun tak tahu lah tu, dekat area sana, luar sana tu ada Petron lah. Dekat dalam besar sana tu lah. Sambil-sambil makan-makan lah sementara menunggu malam. Adalah sembang dengan seseorang dekat sana. Dia on the way nak balik Kelantan lah. Dia daripada Kuala Lumpur. Sembang-sembang lah, sembang-sembang kosong.
Dan dia tanyalah saya nak pergi mana, dan saya bagi tahulah saya buat video konten berkaitan kisah benar. Kalau dia nampak video saya ni, silakan komen lah kalau sudi, okey? Saya dah lupa dah nama dia, minta maaf. Tapi muka dia saya ingat. So harap awak tu sampai dekat kampung dengan selamat lah, okey? Kalau rasa nampak video ni, rasa nak komen, silakan komen. Terima kasih. Okey, lagi satu nak kongsi ya. Saya ada satu kenalan dulu. Ada kisah, beberapa laluan yang saya lalui ni sebenarnya ada kisah tentang diri saya sendirilah. Saya ada satu kenalan, di mana kenalan tu saya pernah pergi rumah dia suatu ketika dahulu lah. Okey, tapi saya tak boleh lah beritahu dekat mana. Dan tadi setelah sekian lama saya tak pergi sana, tak jejak kaki dekat tempat tu, dekat kampung dia. Saya lalu sana, saya tengok rumah tu masih ada dekat sana. Lepas tu adalah dekat luar tu orang kan. Sekarang ni saya akan menuju ke Gua Musang. Kemungkinan saya akan bermalam di Gua Musang sebelum meneruskan perjalanan ke Kuala Lumpur. Sepanjang perjalanan ini bermacam kesusahan dan kesedihan yang saya lihat di sepanjang perjalanan. Perjalanan misteri yang saya lakukan pada kali ini penuh dengan tanda tanya yang sukar untuk dijelaskan, dan biarlah menjadi rahsia dan pengalaman hidup untuk diri sendiri. Akhir kata daripada saya, Assalamualaikum dan jaga diri semua. Terima kasih.